Makin lama, semakin buntu. Tetapi ramai yang tunjuk tahu, mengata menduga, menuduh melulu. Ini cerita kita memerangi COVID-19 bersama saya, Margaret Gambak. Peningkatan kes COVID-19 di seluruh dunia belum nampak tanda akan reda. If we don't give oxygen, she will die in hospital. Hospital say no oxygen. Majlis Penyelidikan Perubatan India melaporkan April dan Mei tahun ini 400,000 kes baru dicatatkan. The government of Delhi didn't do anything and that's why people are suffering. Ventilator yang ada tak mampu lagi menampung pesakit. Wujudlah skema yang menambah berit. Keupayaan kerajaannya kian dipersoal. Pentadbir negara dianggap gagal. Risiko ada di mana-mana. Siapa pun boleh menjadi mangsa. Andai lumpuh sistem kesihatan negara, kesannya buruk berganda-ganda. Data Every Breath Counts Coalition menunjukkan Malaysia tersenarai di antara 19 negara yang dianggap berdepan risiko lumpuh sistem kesihatan. Puncanya, peningkatan kes yang tinggi dan pertambahan keperluan oksigen yang mendesak. Kenaikan 1,000 sehingga 2,000 kes hari adalah tidak mustahil. Situasi ini juga mungkin akan berterusan dan tidak mustahil boleh terus meningkat lagi. Jumlah katil di unit rawatan rapi, hospital-hospital COVID-19, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 semakin berkurangan dan berkemungkinan akan habisan. Kementerian Kesihatan juga telah memberi amaran kemungkinan berlaku situasi di mana para doktor akan terpaksa membuat pilihan sukar untuk mengutamakan katil ICU bagi pesakit yang mempunyai potensi sembuh yang lebih tinggi berbanding dengan pesakit yang potensi sembuhnya adalah lebih kurang. Ini adalah situasi pilihan sukar yang mendepani kita semua. Situasi ini tidak mudah. Hospital yang penuh mencetus resah. Walhal pesakit semakin bertambah. Ketika petugas berpenat lelah, masihkah kita mahu berbalah? Belagak tahu tak sudah-sudah. Pesakit yang mempunyai banyak sakit sebelum tu, contohnya kencing manis, darah tinggi, ada sakit jantung, buah pinggang, biasanya mereka mempunyai risiko untuk pulih yang lebih rendah berbanding dengan pesakit yang sihat dan tidak ada apa-apa penyakit lah. Varian Delta kini membawa episod baru dalam kisah COVID-19. Ia nyata lebih ganas dan membawa malapetaka deras apabila membadai seluruh dunia. Varian dari India ini yang aktif bermutasi sudah berada di hampir 100 negara termasuk Malaysia. Bukan sahaja mudah berjangkit, kawalan penularannya pun ternyata sulit. Lonjakan kes bukan sedikit. We're in a very dangerous period of this pandemic. In those countries with low vaccination coverage, terrible scenes of hospitals overflowing are again becoming the norm. But no country on earth is out of the woods yet. The Delta variant is dangerous and is continuing to evolve and mutate, which requires constant evaluation and careful adjustment of the public health response. Namun kajian terbaru menunjukkan vaksin Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca masih berkesan terhadap varian Delta.
Kajian diterbitkan New England Journal of Medicine mendedahkan 2 dos vaksin Pfizer berupaya memberi pelindungan mencecah 88% bagi jangkitan varian Delta. Manakala 2 dos vaksin AstraZeneca berkesan sebanyak 67%. Angka kes COVID-19 dalam negara yang kini mencecah 10,000 setiap hari bukanlah kabar yang enak untuk didengar. Apatah lagi setelah berbulan lamanya, gelombang ganas ini mengubah hidup manusia sejagat. Resah di hati rakyat semakin berat kerana varian terus menggugat. Belum tahu bila kan tamat, yang di lapangan tentunya penat, yang di rumah pun dadanya sendat. Mencari ikhtiar apa nak dibuat. Pendapatan yang putus, dugaan hebat. Salah satu faktor peningkatan ialah disebabkan oleh varian, dan kita dimaklumkan Delta varian sekarang ini menjadi varian yang dominan. Delta varian ini dia berebat dengan cepat sekali. Jangkitan ni sekarang ni mengikut udara ataupun airborne transmission, dan ada masa yang singkat dia boleh menjangkiti. Tanpa niat menakutkan, kajian Institute for Health Metric and Evaluation University Washington mengunjurkan tidak mustahil Malaysia mencapai 26,000 kematian akibat COVID-19 menjelang September ini. Namun, harapan masih ada untuk semua pihak bekerjasama memastikan angka itu tidak menjadi kenyataan. Kitalah penentunya. Ada yang lantang memberi pendapat, suarakan rasa tidak bertempat. Apa yang viral bahan didebat, tanpa tahu realiti tersirat. Baru-baru ini tular situasi di Pusat Penilaian COVID-19 Stadium Melawati yang digambarkan seperti medan perang. Ribuan individu yang positif COVID-19 melapor diri. Pelbagai spekulasi timbul. Bermacam andaian dibuat. Yang tidak tahu hujung pangkal pun sama menyoal. Kita telah mewujudkan 3 laluan. Pertama, laluan bagi release order bagi pemotongan gelar. Yang keduanya, kita membuat laluan bagi mereka yang perlu dibuat COVID assessment. Dan laluan yang ketiga adalah laluan bagi keluarga tua ataupun mereka OCU dan kanak-kanak yang memerlukan laluan khas. Inisiatif diambil secara bersepadu. Tangani isu arah terpandu. Setiap entiti saling bersatu. Kerjasama semua jadi penentu. Di sebalik kegelisahan yang melanda jiwa akibat pandemik yang belum reda, pihak berwajib tak putus berusaha memastikan keperluan dipenuhi seadanya. Mungkin ada yang tidak sempurna, namun memadai dalam situasi tak terduga. Hakikatnya, ada yang kita tidak tahu, yang kita tidak nampak apa sebenarnya berlaku. Tidak mudah perjuangan ini. Bebannya berat, menduga hati. Namun kita harus mengerti, saling menyokong, tak berbelah bahagi. Inspirasi tetap